Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu kita kali ini dalam motivasi pagi, dalam suasana yang indah dan ceria. Sidang penuntun yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita akan bincangkan sedikit tajuk yang berkaitan dengan kehidupan berfitrah. Sebagaimana yang telah kita maklumi semua bahawa kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu kejadian yang terbaik dan berkualiti dan yang paling cemerlang sekali. Itu yang kita lihat dalam kenyataan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia ini dengan sebaik-baik kejadian, iaitu dengan perkataan ahsan. Kalau dalam bahasa Melayu kita ungkapkan perkataan ahsan adalah merupakan yang terbaik dan yang berkualiti. Sebab itu sidang penuntun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita hadapi tidak ada seorang manusia pun yang akan mempertikaikan atau yang mempertikaikan kejadian manusia. Baik, kalau kita lihat kepada hebatnya kejadian manusia ini, kalau kita lihat kepada kehebatan yang ada pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala ni pada manusia, yang berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain jauh berbeza, kerana kejadian manusia adalah kejadian yang ahsan, dan dalam perkataan ahsan tersebut terangkum tentang kejadian manusia yang mempunyai elemen-elemen dan unsur-unsur yang tertentu. Termasuk dalam diri kita, jelas bahawa elemen yang ada pada diri kita adalah merupakan elemen jasmani dan juga elemen rohani. Dan kejadian kita adalah berasaskan kepada fitrah. Ini yang perlu kita bincangkan, ini yang perlu kita bincangkan dalam motivasi pagi kita pada kali ini. Kita lihat kedudukan fitrah yang ada pada diri kita, bahawa kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan suci, putih, bersih, berseri-seri, tanpa adanya dosa. Digambarkan seumpama sehelai kain yang putih, tidak ada pun unsur-unsur kekotoran atau daki-daki yang melekat pada kain tersebut. Kenapa? Kerana pada asal fitrah kejadian kita adalah merupakan roh. Kita adalah merupakan roh yang telah sedia ada menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah, mengaku dan bersyahid bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan Tuhan kita. Ini dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat riwayat-riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita lihat dalam ayat Al-Quran, bagaimana digambarkan kita manusia ini dah pun dihimpunkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadapnya di alam roh, di mana kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Tuhan kepada kamu semua? Apa jawab kita semua? Jawab kita semua, qalu bala syahidna. Kita telah menjawab bahawa betul, sesungguhnya kami naik saksi, kami bersaksi bahawa engkaulah Tuhan kami. Itu kesaksian kita. Itulah yang dikatakan syahadah kita, yang kita ucapkan pada hari ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Maka itulah situasi kita yang sebenarnya. Dan kemudian kejadian kita dilontarkan dalam kejadian dalam rahim ibu kita, di mana seterusnya kita dilahirkan ke dunia ini.
celik sahaja mata kita, kita melihat alam sekeliling kita dengan begitu indah sekali. Dan ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, itulah kita berada dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah yang asal kita, yang kita sujud, kita sembah, dan kita mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Sebab itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita bahawa kullu mauludin yulad 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang bermaksud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap daripada anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan yang bersih, dilahirkan dalam keadaan fitrah, tetapi ibu bapanya lah yang mencorakkannya, sama ada dia dijadikan sama ada menjadi Yahudi, menjadi Nasrani ataupun menjadi Majusi. Itu dalam satu hadis yang masyhur dan dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan bincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang hal ini sebentar lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sidang penonton motivasi pagi yang dihormati sekalian. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi, dan insya-Allah saya masih akan memperkatakan lagi berkaitan dengan fitrah. Sebentar tadi, sebelum kita berhenti, kita dah melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan atas asas fitrah, maka ibu bapanya lah yang mencorakkannya, yang menentukannya, sama ada dia di pihak Yahudi, di pihak Nasrani ataupun di pihak Majusi. Tidak disebut pun dalam hadis itu, tidak disebut pun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada dia di pihak Islam. Ini satu persoalan yang perlu kita lihat. Kenapa Rasulullah tidak menyebut tentang Islam, hanya disebutkan tentang pihak-pihak lain yang tiga yang disebutkan sebentar tadi? Sebenarnya sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa dan adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Rasulullah tidak menyebut fitrah kerana kita sememangnya sudah dilahirkan. Rasulullah tidak menyebut Islam kerana kita sememangnya dilahirkan berasaskan kepada fitrah. Apa maksudnya? Maksudnya kita dilahirkan sebagai seorang yang tunduk, seorang yang patuh sepatutnya, seorang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa sahaja. Inilah yang hakikat yang sebenarnya yang perlu kita ketahui, bahawa kita manusia adalah asalnya semuanya bersyahadah kepada yang asal tadi, iaitu bala syahidna, iaitu memang betul kami bersaksi bahawa engkaulah Tuhan kami. Itulah yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinyatakan kepada kita betapa hebat kejadian kita dilahirkan atas asas yang dinamakan sebagai fitrah. Maka sebab itu kalau kita perhatikan dalam Islam, bayi-bayi yang dilahirkan, anak-anak yang dilahirkan, sebelum sampainya masa taklif mereka atau sebelum sampainya masa yang dikira disebut dengan akhir baligh ataupun sampai umur, mereka tidak akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diambil kira sama ada mereka buat apa sekalipun, dinyatakan bahawa mereka dapat dosa, tidak ada sama sekali, kerana mereka adalah hidup atas asas fitrah tersebut. Tetapi selepas daripada itu, maka mereka akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalau kita perhatikan? Kerana mereka sudah dapat menggunakan akal fikiran mereka. Akal fikiran mereka sudah dapat digunakan untuk memikirkan status mereka sebagai seorang hamba. Bukan hanya sebagai seorang hamba, tetapi juga sebagai seorang khalifah yang hidup di atas muka bumi ini. Inilah tanggungjawab yang sebenarnya.
tanggungjawab sebenar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fitrahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan manusia dengan jin ini kecuali melainkan hanya untuk mereka menyembah aku sahaja. Maksudnya dengan kata lain, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini secara fitrahnya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama kita kena ingat dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita dilantik sebagai pentadbir, kita dilantik sebagai orang yang menguruskan hal ehwal di atas muka bumi ini melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita hayati, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa aku menjadikan manusia ini sebagai khalifah. Khalifah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, begitu hebatnya kita manusia, dilahirkan secara fitrah sebagai seorang hamba, dilahirkan dalam masa yang sama sebagai seorang khalifah, membawa dual function, membawa dua fungsi, dua peranan yang utama yang perlu kita lihat di sini. Sebab itulah apabila kita kembali kepada fitrah, apabila kita kembali kepada fitrah, maka kita tidak akan lalai, kita tidak akan alfa tentang kedua-dua tugas yang perlu kita bawa. Dalam masa yang sama kita juga adalah hamba Allah, dan dalam masa yang sama kita juga adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ayuhlah, marilah kita kembali kepada fitrah kita. Janganlah kita melampaui daripada batas-batas fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita untuk seterusnya perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan dalam berfitrah ini sebentar lagi. Jangan ke mana-mana, insya-Allah. Dan penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, anak-anak yang dikasihi sekalian, kita masih lagi bersama Motivasi Pagi. Dan Motivasi Pagi pada kali ini kita bawakan perbincangan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan dalam berfitrah. Sebentar tadi kita telah lihat bagaimanakah peranan kita apabila dilahirkan oleh ibu kita ke dunia ini dalam keadaan fitrah kita suci dan bersih, dalam ketaatan kita, keta'abudian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bala syahidna yang kita ungkapkan ini dibawa sebaik saja kita lahirkan. Sebab itu dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para ibu dan juga para bapa, apabila sebaik saja anak dilahirkan, apa yang perlu mereka lakukan? Tak lain dan tak bukan, mereka disunatkan untuk membaca di telinga kiri dan juga kanan anak, untuk mengazan dan mengiqamatkan di telinga kanan dan kiri si anak dengan perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang membawa maksud Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Aku mengaku, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Allah, begitu indahnya Islam, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam situasi, kalau pada hakikatnya sebenarnya kita menyatakan apa anak yang sekecil itu, bayi yang baru saja dilahirkan, dilaunkan azan, dilaunkan iqamat, adakah mereka faham ini adalah kerja Allah Subhanahu wa taala? Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mempertikaikan perkara-perkara yang seumpama itu. Banyak perkara yang tidak boleh kita rumuskan, yang tidak boleh kita buat keputusan berdasarkan kepada rasio sahaja. Ada banyak lagi perkara-perkara yang mungkin menyebabkan kita tertanya-tanya, dan tidak boleh kita cari satu kepastian tentang rasionya sesuatu perkara tersebut. Insya-Allah, kalau kita perhatikan anak ini apabila membesar,
terkesan dengan azan tadi, terkesan dengan iqamat tadi, maka dia akan lahir permulaannya dengan kata Allahu Akbar, dengan fitrah yang asal sebagaimana yang diucapkan dahulu, iaitu bala syahidna. Apabila diminta menyatakan adakah aku ini adalah Tuhan kamu, maka itulah jawapannya, dan insya-Allah semasa hidup di dunia itulah jawapannya hinggalah ke akhir hayat kita. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persoalan fitrah ini ditimbulkan kembali, iaitu pada malam Isra. Bagaimana kita lihat riwayat menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan dua hidangan, daripada kanan dan daripada kirinya diberikan susu dan diberikan arak. Sama ada arak dan susu yang jadi pilihan di sini, perkara ini sudah pasti. Dalam riwayat tersebut dinyatakan bahawa Rasulullah telah memilih susu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih susu, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Rasulullah tidak memilih arak? Ini adalah merupakan simbol, lambang yang kita perhatikan bahawa susu adalah berasaskan kepada fitrah. Kenapa? Kerana susu tidak boleh dibuat, susu tidak boleh dicipta oleh sesiapa. Tanyalah sesiapa pun dari mana datangnya susu ibu, seorang ibu tidak akan dapat menceritakan bahawa dia yang membuat susu tersebut. Tidak ada. Ianya diproses mengikut proses semula jadi, mengikut proses fitrah yang timbulnya susu yang tidak bercampur aduk dengan elemen-elemen dan unsur-unsur yang lain. Berbeza dengan arak. Kenapa? Kerana arak melalui proses-proses yang non semula jadi. Rasulullah telah memilih susu daripada arak, yang menjelaskan kepada kita hendaklah juga memilih fitrah dalam mana-mana tindakan yang kita lakukan. Rasanya itulah persoalan yang berkaitan dengan kehidupan berfitrah dalam kehidupan kita. Untuk motivasi pagi pada kali ini, insya-Allah kita akan bincangkan hal-hal yang perkara yang berkaitan selepas daripada ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.